Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian saudara-saudari mengikuti penjelasan saya dalam beberapa isu yang saya kira sangat mendesak. Pertama, kita harus akui bahawa bencana pandemik COVID-19 ini tidak kunjung reda. Pandangan rakyat umumnya, meskipun diakui langkah-langkah yang diambil untuk membantu meredakan, tetapi banyak keputusan-keputusan dibuat cara tidak terkendali, tidak terencana dengan baik, dan lebih banyak nak menumpukan kuasa dan tidak memberi ruang untuk perbincangan yang lebih terbuka. Dan kenyataan-kenyataan menteri-menteri itu bercanggah dengan kenyataan realitinya. Umpamanya ekonomi bertambah baik, pelaburan masih bertambah. Semua kenyataan-kenyataan yang jelas mengelirukan dan bertentangan dengan kenyataan dan hakikat yang sebenar. Semua kita tahu kilang-kilang ditutup sementara, kadang-kadang kendaraan tertekan, tetapi yang juga lebih berat bukan sahaja tidak ada pelaburan baru, tetapi industri yang ada berpindah keluar negara termasuk ke Indonesia dan Vietnam. Dan ternyata kerana keyakinan kepada sistem politik dan kerajaan ini kian merosot. Sebab itu dalam hal ini saya ingin menyebut beberapa kelemahan nyata yang telah kita suarakan. Umpamanya, sementara mengakui pengorbanan kesediaan barisan depan yang harus ditambah peruntukannya dan bantuan, sehingga akan kecaman kita yang paling keras terhadap belanjawan ialah ia bukan belanjawan COVID-19, tetapi masih diheret dengan kepentingan-kepentingan politik. Dulu kita sebut soal dasar, kelebihan dalam moratorium dan soal KWSP. Sekarang berbangkit soal yang agak terkenal sekarang, iaitu soal Dewan di Paguh, yang menunjukkan tidak ada satu kesedaran berikan tumpuan apa dia keutamaan. Tak bolehkah kita ketepikan semua kepentingan kontrak, negotiated tender, kepentingan-kepentingan peribadi dan dah tumpu hanya untuk menyelesaikan masalah keselamatan kesihatan rakyat. Tak payahlah dengan menggunakan kuasa, mengugut, memberi amaran, ya, tapi hanya menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan cara yang tenang dan cara rasional. Jadi sebab itu saya tertarik bila Menteri Besar Selangor hari ini mengumumkan beberapa package tambahan yang saya anggap satu teladan yang baik kerana ia menunjukkan satu cara yang menyeluruh, ya. Apa masalah rakyat? Ya? Bantuan makanan kepada frontliners, soal penyediaan bakul makanan yang basic kepada rakyat, membatalkan pinjaman pelajaran Yayasan Selangor, ya, dan beberapa inisiatif lain yang tidak perlu saya ulas di sini kerana Menteri Besar Selangor telah ulas. Tetapi saya nak beritahu bahawa pendekatan ini dikatakan pendekatan menyeluruh setelah berbincang dalam sidang parlimen tahun lalu. Kita sebut apalah salahnya kita panggil dan runding dengan pakar-pakar lain. Ada setelah 1 tahun baru Perdana Menteri umumkan nak bawa beberapa pakar perubatan yang lain, umpamanya, ya. Padahal Akademi Perubatan, Akademi Medicine, pakar-pakar yang lain, ada kesediaan hospital swasta memberikan khidmat, memberikan kerjasama. Tidak ada sambutan dan sekarang nak digunakan kuasa darurat untuk seolah-olah merampas. Jadi ini yang kita tegur, ya. Jadi saya harap kita faham konteks ni. Tapi pada hari ini saya nak beralih juga tentang selain daripada COVID ini,
untuk mengingatkan kerajaan supaya lebih peka mendengar keluhan rakyat, termasuk perkara yang sekemudah seperti gerai makanan, ya. Ini dah rendah dah seluruh negara. Tutup jam 8, orang balik kerja, masa itu baru nak beli makanan. Jadi tak, mana dalam perancangan kita tak ambil kira pandangan akar umbi. Kita tak pernah dengar pandangan dan keluhan rakyat. Hari minggu lalu saya di Port Dickson, ya, dari pekerja hotel kepada gerai, kepada petani, pekerja, semuanya merasakan terus mengeluh, merasakan, ya, pandangan mereka tidak diambil kira. Jadi untuk Port Dickson ialah kita ambil beberapa langkah tambahan membantu. Saya tidak nak gunakan ruang ini untuk jelaskan, ya. Tetapi pada kesempatan ini saya nak sebut satu perkara, bahawa oleh kerana inilah yang menyebabkan kami ada di Parlimen merasakan perlu mengemukakan kepada rakyat penyelesaian, memberi ruang kepada kami untuk menyegerakan perubahan supaya dapat dilaksanakan program menangani masalah COVID-19 cara lebih berkesan, menarik pelabur yang telah gagal kita tarik. Ya, kalau tidak mampu kita buat tarikan pelaburan, maknanya soal pekerjaan, soal pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bangkit. Berilah jaminan apa-apa oleh Menteri Kewangan, kenyataannya itu berbeza, ya. Saya tidak mau guna ruang ini untuk berbalah dengan dia, tetapi kita sudah gunakan Parlimen yang tidak dijawab dengan memuaskan. Sebab itu bila kerajaan memilih untuk mengisytiharkan darurat, ya, dan menggantung Parlimen, ahli Parlimen merasa bertanggungjawab. Kali ini ruang untuk menyuarakan pandangan rakyat, ya. Bagaimana, apakah cara yang paling berkesan menyuarakan pandangan peminjam bank, peminta KWSP, masalah perumahan, pinjaman perumahan, gerai, warung, kalau tidak Parlimen, kerana ia di depan semua memaksa menteri mendengar dan memberi penjelasan, ya. Tapi pilihan mereka ialah untuk menggantung mengisytiharkan darurat. Dan bila kita persoal terus istilah derhaka, ancaman keselamatan, cuba baca tuntutan kita. Ya, benar, sekarang ini yang ahli Parlimen yang menulis warkah kepada Kebahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong itu sudah mencecah lebih dari majoriti. Maknanya majoriti bukan membantah, merayu ihsan dan kebijaksanaan Kebahduli Yang di-Pertuan Agong untuk menimbang, melihat semula, mengkaji alasan-alasan yang kira yang dibawa oleh Perdana Menteri itu tidak mensabah, tidak cukup kuat. Maka mohon Yang di-Pertuan Agong menimbang, dan kita terima keputusan kebijaksanaan Kebahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, ya. Dulu saya tahu ada parti politik yang bangkang, ya, terang-terang, ya, dan menyerang kerajaan dalam soal peristiharaan darurat di Kelantan umpamanya, ya. Boleh pula, ada hukum yang membolehkan, ya. Yang ini kita tidak menyerang, kita memohon ihsan dan kebijaksanaan Kebahduli Yang Maha Mulia. Tuanku, timbul suara-suara kuno yang diderhaka, termasuk daripada orang yang benar-benar berucap dulunya paling caranya, isinya paling derhaka, tapi saya tidak mau ulas secara spesifik di sini, ya. Cuma saya nak kata faktanya yang kita lakukan apa. Surat kita itu merujuk kepada peristiharaan darurat dan memohon, saya tegaskan semula, ya, memohon ihsan kebijaksanaan Kebahduli Yang Maha Mulia tuanku melihat hujah-hujah yang kami kemukakan, kalau diperkenankan untuk menimbang. Itu satu. Yang keduanya,
berurusan dengan Parlimen, bahawa kalaupun darurat itu ditetapkan, masih mampu Parlimen itu berjalan seiring. Dan ada peruntukan dalam perlembagaan. Ini urusan perlembagaan menetapkan. Sementara 150 itu peristiwa darurat, 1503 yang membolehkan Parlimen berjalan seiring, menyegerakan beberapa langkah yang dirasakan perlu untuk keselamatan dan kepentingan negara. Yang ini yang kita usulkan. Mengapa yang dilarang sesi Parlimen? Ada yang mengatakan tadika boleh, urusan lain boleh, tapi Parlimen tidak boleh. Nyata kerana tidak ada kewibawaan pimpinan untuk mendengar hujah dan menjawab, mengulas. Dan bahaya yang besar ialah supaya mereka mampu melakukan apa sahaja tanpa dipersoal, kerana kuasa darurat itu kuasa besar, kuasa mutlak. Jadi apa salahnya kuasa itu ada, tetapi diimbangi oleh Parlimen supaya dapat dibahaskan. Boleh dipercepatkan proses tak perlu proses Parlimen yang sedia ada, kerana Parlimen bersidang dalam masa darurat. Itu pun berlaku. Maka saya nak umumkan juga di sini, selain daripada warkah kepada Beliau Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, maknanya daripada pembangkang dan juga beberapa ahli Parlimen kerajaan, ya. Ini menunjukkan bahawa kesediaan kita bermuafakat, bekerjasama untuk membentuk satu pentadbiran lebih stabil dan untuk menjaga kepentingan rakyat, itu mengatasi kepentingan politik kepartian yang khusus, yang terbatas. Berikutnya saya telah sebut bahawa kita akan aju perkara ini ke mahkamah. Terus dipertikai. Ini kadang-kadang juak-juak ini, ya, dia belum baca pun, belum tahu pun apa yang kita nak kemukakan. Terus dia kata ini salah di segi undang, bertentangan dengan perlembagaan. Dia lupa bahawa kalau betul kita cinta perlembagaan, ordinan darurat ini sebenarnya menenggelap, membatalkan kuasa perlembagaan, yang mengatasi. Tapi saya tidak nak bahas isu itu. Saya nak sebut bahawa apa yang kita nak ajukan ke mahkamah bukan darurat, tetapi keperluan meneruskan dengan pensyuarat Parlimen, maknanya supaya Parlimen boleh terus bersidang. Jadi yang kita nak ajukan ke mahkamah mungkin esok atau lusa oleh Barisan Peguam atas permintaan saya dan rakan-rakan dari Pakatan Harapan adalah untuk memastikan mahkamah memutuskan supaya Parlimen dapat bersidang terus tanpa menyentuh soal darurat. Jadi orang yang nak mempertikai keputusan kita itu harus melihat dulu apa yang mahu diajukan oleh Barisan Peguam bagi pihak kami, iaitu untuk menekankan keperluan adanya Parlimen. Sebab apa? Sebab perkara rakyat boleh dibahaskan. Sebab apa? Supaya keterlanjuran kerajaan boleh diperbetulkan. Sebab apa? Sebab beberapa kelemahan dalam usaha menangani permasalahan COVID-19 ini dapat diperbetulkan. Dan yang juga penting, pastikan supaya prinsip tata kelola yang baik dilaksanakan. Kita tidak mahu digunakan peluang darurat ini tanpa check and balance dan boleh mereka lakukan sewenang-wenangnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Soalan? Ya. Ya, you clarify again. What is that you seek Yang Di-Pertuan Agong to do? Kurang jelas message. Okey, yang diminta penjelasan ialah apa yang kita mohon. Mohon ehsan dan kebijaksanaan Di-Pertuan Agong untuk mengkaji semula keputusan titah baginda tentang peristiharan darurat. Ya. Mana kalau boleh
dilakukan perubahan. Yang kedua ialah kerana dalam perlembagaan dan dalam kawasan darurat, Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk menitahkan supaya diadakan parlimen, sidang parlimen pada bila-bila masa. Maka oleh demikian kami mengusulkan supaya Yang di-Pertuan Agong melalui ehsan dan kebijaksanaan baginda menitahkan supaya sidang parlimen diadakan dalam keadaan segera. Yes, the question, what should be the emergency plan until August? The first, to date there was nothing announced about how the country will be managed until August. Precisely that has been our concern. You announce emergency with full authority and absolute powers bestowed upon you, and there was no details given except the powers and some of the provisions mentioned that allows you to conduct the affairs, but no specific policy, no specific program. Next, Ashwita, as the healthcare system is currently at a breaking point and cases are continuously high, what do you think government should do? Yeah. We have said, and I would like to reiterate this point. Number one, there must be clear transparency. We must have clear policy guidelines. Now, with the states that I know of, say Selangor or Penang or Negeri Sembilan, there is lack of transparency, there is lack of coordination, there is no proper discussion except for this known meetings where you give such briefings. That is very important. Secondly, you must try and persuade or invite the other experts. I mentioned specifically the Academy of Medicine, there may be Malaysian Medical Association, or some other experts looking at experiences, their own experiences of neighboring countries. Look at the vaccines. Yeah. Singapore have cleared, Indonesia have done it, Thailand have announced they have done it. We are so lacking behind, and we can give ample excuses, no check and balance, nobody can question. So how do you deal with this question? If vaccine is a critical requirement and need, then you have to explain to us why is it that the delay and no full disclosure of the types, the testing, the speed that need to be done to in the interest of introducing the vaccine to the people. Other than that, I think when it comes to COVID, other than the healthcare system as such, we have alerted since last year, there has been some progress. The government has announced additional staffing, which is clearly welcome, but this was alerted since last year. In the last parliamentary session, we have been pushing the government to give additional allocation and stop this funding for political activities and just focus purely and solely on addressing the issues of COVID-19, which they were really quite ambivalent and quite reluctant to do. Now the situation has gotten much worse. Sri? Ya. Boleh dengar? Dah dengar. Just one more question. Kemungkinan kerajaan perikatan akan menggunakan alasan yang pihak pembangkang ada platform untuk menyuarakan keresahan ataupun pendapat di dalam the special independent committee to advise the Agong. So how would you respond to that, please? Thank you. Jatuh kuasa itu kita sabut, ya, dan kita putuskan akan hantar wakil, ya. Tetapi ini bukan wakil, dan jatuh kuasa itu, kata jatuh kuasa bebas, bukan terdiri daripada kuasa eksekutif, maknanya dengar bagi pandangan
dan pandangan itu lebih banyak menjurus kepada peristiwa darurat dan bila patut dihentikan dan sebagainya, ya. Jadi itu bukan penyelesaiannya, ya. 3 orang ahli parlimen, 4 daripada kerajaan, kena 3 daripada pembangkang, itu harus bagi pandangan tak sama dengan sidang parlimen. Ini hanya bagi nasihat yang agaklah khusus, tapi kerana ia merupakan juga satu usul cadangan yang dalam titah tuanku, kita mengambil keputusan untuk memberikan kerjasama. Ya, Menteri Undang kata Makam masih belum hantar nama. Saya dah sebut Datuk Saifuddin Nasution telah pun menghubungi Menteri dan mengatakan, tapi sebelum itu kita bukan dianggap jabat cawangan PAS UMNO ataupun bersatu. Kita tanya dulu siapa jawatankuasa, apa bidang tugas, siapa pengurusi sebelum kita hantar nama. Sekarang bila diberikan penjelasan, kita beritahu kepada Menteri Undang-Undang, kita akan kemukakan 3 nama. Saya ingat hari ini Susah Agung telah beritahu akan dihantar. Surat kepada Agung telah dihantar semalam. There are comments that the suspension of Parliament is to block political challenges on Tan Sri Muhyiddin's position as PM, especially during a national emergency when stability is desired. What is the opposition's viewpoint? Again, I would reiterate, I think this, and I believe that this is the real reason that the government is unstable, his position is not tenable anymore, he has lost the support of the majority. The opposition to the announcement of promulgation of emergency and the calling for an emergency session of Parliament is case in point, in evidence that the majority is with the opposition. Okay? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.